Asli pengerusi, terima kasih kepada yang berhormat yang telah ambil bahagian dalam pembahasan di peringkat jawatan kuasa untuk fasa yang berkenaan. Untuk maklumat yang berhormat Indra Mahkota, fasa 4 Business Trust, tarifan pelabur budiman tiada kena mengena dengan Business Trust. Lampiran untuk Business Trust adalah lampiran 11 dalam buku ucapan belanjawan 2013. Yang berhormat Indra Mahkota datanya mengenai isu sekatan hak masa. Untuk maklumat yang berhormat, sekatan hak masa merupakan salah satu daripada cadangan kumpulan fokus pembayaran cukai atau Focus Group on Paying Taxes di bawah pemuda. Hak masa untuk audit telah dikurangkan dari 6 tahun kepada 5 tahun dalam bajet 2012. Dan yang berhormat tanya kenapa terdapat pindahan yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2014. Pindahan berkaitan pengurangan hak masa, penggunaan taksiran atau taksiran tambahan, dan pindahan-pindahan yang berkaitan dengannya telah diputuskan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2014 supaya memberi peluang kepada membayar cukai dan AHDN untuk membuat persediaan dengan lebih awal. Yang berhormat Indra Mahkota ada bangkit mengenai peruntukan berkaitan hak masa yang saya telah jawab. Indra Mahkota tanya tiada peruntukan pengenari pengecualian duty stamp untuk skim rumah terbengkalai. Untuk maklumat yang berhormat, ini tidak dibuat dalam rang undang-undang ini, dan yang dibuat melalui perintah pengecualian duty stamp. Yang berhormat Indra Mahkota tanya fasa khas mengenai kawaran keselamatan dan pengecualian cukai duty stamp. Insentif cukai untuk alat kawal keselamatan akan dilaksanakan melalui perundangan subsidi, iaitu kaedah-kaedah cukai pendapatan 1967 dan tidak memerlukan pindahan akta. Insentif cukai yang telah diumumkan dalam bajet 2013 yang tiada disebut di dalam rang undang-undang kewangan golongan 2 nombor 2 2012. Untuk maklumat yang berhormat, pelaksanaan insentif cukai akan dilaksanakan menerusi perundangan subsidi, iaitu sama ada menerusi perintah pengecualian cukai pendapatan, kaedah-kaedah cukai pendapatan 1967 dan perintah pengecualian duty stamp 1949. Untuk yang berhormat tahu insentif cukai ya untuk pusat jaga kanak-kanak, iaitu akan dibuat melalui kaedah cukai pendapatan di bawah Seksyen 154 ACP. Tidak perlu pindah pada masa ini. Insentif juga untuk angel investor, pengenarian pelancongan, dan saya tadi katakan childcare center, semua tidak perlu pindah di sini. Yang berhormat Indra Mahkota datanya jumlah MPF yang dijual oleh bank-bank. Untuk maklumat yang berhormat, ini tidak kena mengenai rang undang-undang ini. Bank-bank bukan didaftar di bawah Akta LLP 2012, tetapi di bawah BAFIA. Indra Mahkota. Terima kasih, Tan Sri Datuk Pengerusi. Saya ingin penjelasan apa
apakah faedah yang didapati oleh pihak Lembaga Asing dan Negeri dan juga Kerajaan Malaysia apabila membenarkan elang modal yang tidak dapat diserap ini dipanjangkan pada tahun-tahun yang berikutnya. Selalunya sekiranya satu syarikat itu mengalami kerugian pada tahun tersebut, maka kerugian itu telah diambil kira untuk dibawa ke hadapan atas ataupun terhad kepada jumlah kerugian tersebut pada tahun semasa sahaja. Apakah faedah dan permintaan daripada kelompok mana yang kita ni seolah-olah macam memanjangkan satu tempoh tuntutan elang modal. Sebagai contoh, kalau elang modal boleh dituntut sebanyak 20% tahun, maka 5 tahun elang modal tu habis. Tetapi oleh kerana pada 1 tahun tu mereka ni mengalami kerugian dan tidak dapat menuntut elang modal, seolah-olah kita menambah 1 tahun lagi elang modal diberi kepada syarikat itu untuk tujuan menuntut tuntutan tersebut. Sekaligus ini pada pahaman saya, kita memberi satu lagi insentif kepada syarikat ya, perniagaan, bukan orang persorangan. Syarikat untuk membuat tuntutan elang modal yang patutnya dia tidak layak. Sepatutnya pada tahun tersebut dia rugilah. Kenapa perlu kita lanjutkan satu tahun lagi elang modal? Dan perkara kedua, Datuk Pengerusi, pada tahun ke-6 sebagai contoh, 20% setahun, tahun ke-5 dah habis. Maksudnya nilai buku dia dah kosong. Tapi kita lanjutkan setahun lagi, tahun ke-6 untuk diberi tuntutan elang modal. Sedangkan elang modal dia dah tak ada nilai bukunya. Kenapa kerajaan buat demikian untuk tujuan perniagaan? Ini insentif kata untuk diberi atas permintaan pelabur asing ke apa? Saya pun agak pelik. Maknanya benda yang tak patut diberi, kita beri. Kita datang akal kita ni nak bantu syarikat-syarikat perniagaan yang besar-besar. Kepada orang persorangan kita tak beri pun. Ini yang saya fikir tidak wajar sama sekali. Kita beri pada tahun yang di mana nilai aset dan tutup elang modal sebenarnya dah tak wujud, dah kosong. Terima kasih. Ya, sila Pak Menteri. Datuk Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat dari Indra Mahkota. Tujuan kita memindah ialah untuk memperuntukkan lawan modal yang tidak dapat diserap dalam tahun tahsilan 2012 berkenaan dengan pendapatan faedah daripada punca perniagaan boleh dibenarkan potongan dalam tahun tahsilan 2013 dan tahun-tahun tahsilan berikutnya sehingga dipotong sepenuhnya. Yang belum ada tanya apa faedah kepada kerajaan. Memang soalan itu ada asas macam boleh tahan, tapi jawapan saya akan beri kepada Yang Berhormat. Tentang faedah kepada pembayar cukai untuk menuntut lawan modal atau rugi sebelum pindahan undang-undang digunakan oleh pembayar juga sehingga fully utilized. Memang saya akan dapat lebih maklumat untuk Yang Berhormat lah. Sebab jawapan ini pun sama yang saya cakap tadi. Oleh itu saya tidak dapat lagi. Fasa-fasa 41 hingga 56. Ya, Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Pengerusi. Berkenaan dengan fasa 42 dan 43, saya dapati telah ada percanggahan dalam penerangan yang diberi oleh pihak kerajaan beberapa kali berkenaan dengan had pengecualian duty stamp atas penjualan rumah, terutama untuk rumah kediaman yang pertama. Ada dua pengumuman dalam dua tempoh di mana berlaku kekeliruan dan saya tidak tahu apakah yang telah diisytiharkan tentang kekeliruan berlaku pada tahun lalu. Pengecualian duty stamp ini atas
atas cadangan ini telah dibuat seawal tahun lalu dalam pembentangan belanjawan yang sama untuk tahun kewangan 2012, iaitu kerajaan telah mengatakan bahawa had untuk tujuan pengecualian duty stamp atas pinjaman perumahan yang dinaikkan daripada 2,500 sehingga 4,000 pada tahun lalu. Walau macam mana pun, dalam tujuan menghadkan atau mengecualikan duty stamp atas pinjaman itu, terhad kepada pinjaman yang berjumlah 250,000 sehingga 350,000 sahaja, bukan 400,000. Pada masa itu dibuat pengumuman. Maka pada tahun ini dibawa satu cadangan seolah-olah sama cadangan seperti tahun lalu, tapi memperbaiki sedikit, iaitu menaikkan had pinjaman perumahan itu dinaikkan daripada 350,000 kepada 400,000 pada tahun ini. Maka dalam had 250,000 sehingga 400,000 berhak ataupun layak untuk mendapat pengecualian duty stamp untuk perjanjian pembelian rumah yang bernilai tersebut. Soalan saya, kerajaan tidak membuat pindaan kepada pengisytiharan yang lalu pada tahun lepas, iaitu mana-mana pembeli rumah yang telah pun membuat perjanjian dan telah pun membayar stamp duty untuk rumah yang bernilai lebih daripada RM350,000, 350,000 dan RM1 ke atas hingga RM400,000 telah pun terkecuali. Maksudnya mereka tidak layak untuk mendapat pengecualian duty stamp untuk surat cara. Dan mereka telah mengemukakan rayuan dan mereka telah pun mengumpulkan statistik tentang jumlah yang dikatakan mungkin kita boleh katakan menjadi mangsa lah, senang ya. Ada sebilangan statistik yang mereka ni jatuh dalam lingkungan 350,000 dan RM1 sehingga bawah pada RM400,000 nilai rumah tadi. Jadi mereka telah tidak mendapat pengecualian duty stamp ini. Ada setengahnya bernilai RM5,000 sehingga RM20,000 dan jumlah ini selalunya akan dimasukkan dalam nilai pinjaman perumahan tersebut oleh penyedia surat-surat cara dan penyedia pemberi pinjaman. Saya nak tahu, adakah kerajaan mengumumkan ataupun mengambil kira golongan ini yang telah terlepas peluang mereka untuk mendapat pengecualian duty stamp untuk surat cara, dan sehingga kepada hari ini tarikh kuat kuasa yang kerajaan cadang kalau ada di sini dikata yang disempurnakan mulai 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2014. Maksudnya had tempoh had pinjaman ini RM400,000 ni hanya untuk surat cara yang disempurnakan tahun depan, mulai Januari 2013. Jadi apa berlaku antara tempoh sebelum Januari itu sehingga kepada kebelakangnya, tempoh pengisytiharan yang telah dibuat dalam dewan ini berkenaan dengan had pinjaman perumahan itu. Sehingga hari ini saya belum ada dengar penjelasan diberi ataupun cadangan kerajaan untuk mengambil kira golongan yang dikatakan, saya istilahkan seolah-olah menjadi mangsa kerana terkeliru atas tawaran pengecualian stamp duty atas surat cara tadi yang telah disempurnakan sebelum pada tempoh yang kita kata. Ada 1 tahun lebih tempoh gelap lah kita katakan, a dark period yang kita tak dapat nak huraikan untuk membantu mereka. Saya nak tahu apa cadangan kerajaan. Terima kasih. Ya, silakan Menteri. Datuk Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri Mahkota.
yang telah bangkit mengenai isu duty stamp di fasa 42 dan 43. Untuk maklumat yang berhormat, yang tanya itu mengenai duty stamp, pengecualian duty stamp untuk rumah, membeli rumah. Untuk maklumat yang berhormat, rumah berharga RM350,000 adalah untuk sehingga akhir tahun ini, dan rumah berharga RM400,000 adalah bagi pembelian mulai 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2014. Ini dapat melalui perintah pengecualian duty stamp, dan ini memang jelas, dan kita memang akan patuh dengan pengumuman ini. Sekian. Maksud saya begini, adakah kementerian buat keputusan bahawa keterangan ataupun tawaran yang dibuat pada pembentangan belanjawan yang lalu itu, walaupun ada pihak yang terkeliru, kerajaan tak mau buat pengumuman untuk membaiki keadaan itu? Sebab saya bangkitkan itu kerana ada kelompok yang terkeliru, bukannya tak faham tentang pengumuman itu, terkeliru kerana kita kata had pinjaman perumahan tu yang dapat dikecualikan stamp duty surat cara ni daripada RM250,000 sehingga RM350,000, sedangkan pinjaman yang kita luluskan untuk tujuan ini sehingga kepada maksimum RM400,000. Itu maksud saya. Dan Timbalan Menteri tentu tahu, rumah di Kuala Lumpur ni sekarang ni dah tak ada lagi harganya serendah RM300,000 ke bawah, tak ada lagi. Semuanya melepasi paras RM450,000 ke atas. Jadi kita sebenarnya sama-sama patutnya untuk membantu rakyat kita yang orang kata terpaksa terbeban dengan kos perumahan yang meningkat ni. Jadi Perdana Menteri kata nak umumkan yang kelompok ini boleh dikecualikan ke macam mana? Datuk Pengerusi, terima kasih yang berhormat Indra Mahkota. Kita akan kita akan siasat perkara ini dan kita akan buat pengumuman yang sewajarnya.